亲爱的姐妹们，平安！我们又再次见面，愿上帝赐福大家。我们来唱一首诗歌，圣教诗歌后面的部分第249首，圣教诗歌249首。Selamat sore Ibu sekalian, salam sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mulai ibadah kita dengan puji-pujian PPK nomor 249. Pujilah hai jiwaku, 我的心呐，你要称颂耶和华。Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan kita, Allah kita, sumber kita, dan juga Dialah yang memberikan nyawa kita, yang memberikan segala kebutuhan kita. Kita memuji Dia. Mari. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. 姐妹们，我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, 亲爱的天父， terima kasih untuk hari ini kembali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam komisi wanita. 谢谢你，这个时候我们再一次来到你面前，一同来团契。 Apapun yang kami alami sampai saat ini itu semua karena anugerah dan juga kebaikan Engkau. 我们一切的遭遇，直到今天都是你的恩典。 Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. 谢谢你，我们有像你这么一位的神。 Kami mau senantiasa terus-menerus untuk belajar firman-Mu. 我们愿意不断的来学习你的话语， Sehingga kami semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. 以致我们越来越认识神。 Karena pengenalan akan Engkau itu membutuhkan waktu seumur hidup kami. 认识你需要用我们一生的时间。 Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan gairah kepada kami.
愿圣灵能够激发我们的心， sehingga kami boleh mengenal Engkau 让我们可以认识你， dan beribadah bersama. 一同来敬拜你。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan. 我们把这一段传讲信息的时间交在你的手中。 Tuhan Yesus memberkati firman yang kami baca dan uraian firman yang akan hamba-Mu sampaikan. 愿主耶稣基督赐福我们的读经，赐福我们的讲解， Supaya firman dan uraian firman ini boleh mengetuk pintu hati kami. 让你的话，你的这个信息的讲解能够扣住我们的心门， Dan kami boleh menghidupi firman itu. 让我们能够活出来。 Dalam nama Yesus Kristus. 祷告奉耶稣的名， Hanya amin. 阿门。 Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kita akan membacakan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. 我们来看马可福音第4章35节到41节。 Ini adalah khotbah lanjutan di dalam seri Kitab Markus. 这是马可福音的连续讲道。 Saya memberikan satu tema untuk nats ini adalah mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya. 今天的信息就是说，你们为什么惧怕？为什么胆怯？没有信心呢？ Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini, orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" 马可福音第4章35到41节，平静风和海。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们都到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船摇满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：“父子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从了他。” Yesus selama di dunia selalu melakukan pelayanannya secara terus-menerus. 耶稣基督在世上的侍奉是继续不断的。 Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan lama berada di dunia ini. 他知道他在世界的年日不会很久。 Ia menganggap dirinya sebagai seorang peziarah. 他把自己看作是在这个世界上的这个一个过路客， Atau seorang pengembara. 是一个飘荡漂流的人。 Perjalanannya kali ini ia dan para murid berlayar pada saat itu. 这时候呢，我们看见耶稣基督和他的门徒一同坐船。 Lalu seperti yang kita dengarkan tadi, ada taufan yang mengamuk, badai yang mengamuk pada saat itu. 正如圣经所说的，忽然海中起了暴风。 Para murid adalah orang yang tahu benar tentang badai tersebut. 耶稣基督的门徒因为是渔夫，他们熟悉海中的风浪， Sehingga dia ketakutan. 所以他们害怕。
Mereka tahu ketika badai itu menerjang mereka, maka mereka akan mati semuanya. 他们知道这种的风浪会使他们丧命。 Namun kita bisa melihat bagaimana Yesus sedang tidur pulas di dalam kapal itu. 当起风的时候，耶稣在船尾枕着枕头睡觉。 Seolah-olah mereka benar, mereka menegur Yesus. Kenapa Yesus tidak melakukan sesuatu? 我们看起来这个门徒叫醒耶稣好像是对的。 Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Bantulah seperti apa untuk mengeluarkan mereka daripada kondisi saat itu. 在这样的情况之下，为什么耶稣睡觉？为什么耶稣没有拯救他们呢？ Tapi Yesus dengan santainya hanya tidur di kapal itu. 但是耶稣却是很安然的睡觉。 Dan ini juga kita mau melihat bahwa di mana Yesus ingin mengajarkan kepada para murid. 我们看见耶稣基督这个时候要教导他的门徒， Sepanjang perjalanannya, pelayanannya di dunia ini, 他要让门徒看见他在世上的侍奉。 Yesus selalu memakai apapun untuk menjadi bahan pembelajaran bagi para murid. 耶稣基督用各种各样的环境来作为一个功课。 Pada bagian ini kita mau melihat bagaimana Yesus mengajar para murid tentang badai yang mengamuk ini. 那在这个起暴风的时候，我们看见耶稣怎么样教导他的门徒呢？ Para murid mulai panik pada masa itu. 门徒开始慌张了， Apapun yang menjadi pergumulannya itu akan mengancam nyawanya. 因为门徒觉得他们所面临的是要威胁他们的生命。 Jika sebuah pergumulan bisa mengancam nyawa, 假如一个生命中的一个暴风能够这个威胁生命的话， akan membuat siapa saja akan merasa takut sekali. 无论是谁碰到这样的状况，一定是害怕的。 Para murid bersama dengan Yesus. 门徒跟耶稣也在一起， Tetapi kita melihat dia sepertinya meremehkan Tuhan Yesus. 可是他们好像是轻看主耶稣。 Kita masih bisa toleransi pada zaman itu. 那个时候，他们应该是可以稍微通融一下， Karena mereka belum begitu lama mengenal Yesus. 因为那个时候他们认识耶稣还不是很久的。 Mungkin pada saat itu ketika kita berada di dalam satu kapal bersama Yesus, maka mungkin setelah turun dari kapal itu kita akan meninggalkan Yesus. 也许，假如我们是跟门徒一样，当时我们在那个船里面，我们下船之后呢，我们一定会离开耶稣。 Mungkin kita berpikir, apa-apaan ini? Kok pemimpinku malah tidur? 也许我们会想，这到底是为什么呢？成什么样子呢？为什么我们的领袖睡觉？ Dengan keadaan yang begitu kacau, tapi dia bisa tidur dengan tenang. 在我们很慌乱的时候，他却是安然的睡觉。 Pada zaman itu mereka belum mengenal Yesus dengan baik. 那时候门徒对耶稣的认识并还没有很深， Bahkan sampai Yesus naik ke atas kayu salib. 甚至于当耶稣上十字架的时候， Berapa waktu lalu kita sudah memperingati Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit. 我们刚刚纪念耶稣基督的受难与复活。 Setelah kebangkitan Yesus, mereka baru menyadari siapa Yesus sebenarnya. 当耶稣复活之后，门徒才真正的知道耶稣到底是谁。 Tapi kita sekarang hidup di abad 21, Bapak Ibu sekalian. 今天我们生活在第21个世纪， Kita hidup di mana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang. 我们是生活在耶稣基督降生之后的2000年。 Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan mereka pada masa itu. 那我们现在对耶稣的认识呢？我们不能够把门徒当时对耶稣的认识跟我们现在做一个比较。 Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? 那么我们信主信了多久呢？ Pada zamannya Yesus juga tidak melakukan begitu banyak mujizat bagi orang lain. 耶稣基督当时也没有行太多的神迹。 Yesus juga tidak melakukan membangkitkan semua orang mati. Tidak, Bapak Ibu sekalian. 当时耶稣基督虽然教几个人复活，但是没有教所有的人复活。 Sebenarnya kita ini sebagai orang percaya pada masa ini menaruh kepercayaan kita kepada pribadi Yesus atau kepada mujizat-mujizat yang dia lakukan. 其实我们现在相信耶稣，我们是相信他这个人呢，还是我们相信他所做的神迹呢？ Pada zaman sekarang banyak orang mungkin berpikir kalau Tuhan tidak melakukan mujizatnya saya tidak akan mau percaya.
今天有一些人，他们这样想，他们这样说：假如耶稣基督没有行神迹，我就不要相信他。 Teks ini pada zaman itu Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya. 那我们看见今天的经文，就给我们看见耶稣基督要教导他当时的门徒， Sehingga mereka memperoleh sedikit demi sedikit pengenalan tentang Yesus Kristus. 让他们逐渐的更深一层的认识耶稣。 Penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, 对我们有一件事是很重要的， untuk kita mampu dapat melihat siapa Yesus itu dalam hidup kita. 认识耶稣在我们的生命他是谁，这是非常重要的。 Pikirkan tentang badai dalam hidup ibu-ibu sekalian. 让我们想想生命中的风浪。 Pikirkan ketika ibu-ibu seandainya berada di dalam satu kapal bersama dengan Yesus. 想一想，当时如果我们和耶稣在同一个船上， Setiap pergumulan kita, 我们的每一个生活的挣扎， setiap penderitaan yang kita alami 我们所受的痛苦， akan membuat kita cemas dan khawatir. 让我们担忧，是吗？ Hanya ada dua pilihan. 那这有两个选择， Kita dapat khawatir dan berasumsi bahwa Yesus tidak peduli lagi, 我们可以担忧，我们可以想象耶稣不再看顾我们了， atau yang kedua, 或者是第二个， kita dapat melawan rasa takut dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. 纵然我们惧怕，但是我们仍然相信信靠耶稣基督。 Jadi hanya ada dua pilihan ibu-ibu sekalian. 当面临生命中的挣扎的时候，只有两个选择： Mau seperti murid Yesus pada saat dia tertidur dan dia menganggap apapun Yesus tidak peduli akan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. 我们是不是选择像当时的门徒，在面临风暴的时候，耶稣基督仍然睡觉，他们有一点不满意？ Atau kita mau melawan rasa takut itu dan menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. 或者是说，我们要面对生命中的困难，仍然信靠耶稣基督？ Dari kisah ini kita mau belajar dua hal, ibu-ibu sekalian. 那么今天的经文呢，我们可以学习有两点。 Yang pertama, kemahakuasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. 让我们看见耶稣基督的全能。 Seringkali dalam kehidupan kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. 很多时候，我们怀疑耶稣基督的全能。 Keraguan tersebut membuat kita begitu takut akan menghadapi masalah dalam kehidupan ini. 这种的犹豫使我们觉得害怕。 Telah tercatat di dalam Injil tentang pribadi Yesus Kristus yang dapat memperteguh iman kita. 那么圣经给我们看见耶稣基督能够坚固我们的信心。 Tapi sepertinya kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab tidak begitu berpengaruh di dalam kehidupan rohani kita. 其实圣经里面的许多的这个事情，许多的圣经好像不太我们现在不太影响我们今天的生活。 Seakan Yesus tidak bisa melakukan apa-apa di abad ini. 我们觉得耶稣基督在现今的时代好像是没有什么作为。 Ada kalanya Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizatnya melalui orang-orang terdekat kita. 其实有的时候，主耶稣基督行神迹，其实是借着在我们周围的人， Komunitas seiman kita, 我们的信主的群体里面， gereja kita. 借着我们的教会， Jadi Tuhan bisa pakai semua itu. 主能够使用这一切， Tuhan dapat memakai mereka untuk menolong kita. 上帝可以用他们来帮助我们。 Seberapa banyak dari kita yang pernah ditolong oleh teman-teman terdekat kita, orang-orang seiman yang berada di dalam gereja kita. 我们中间有多少个人在有困难的时候，曾经被我们的朋友，曾经被教会里面的弟兄姊妹帮助呢？ Apakah yang mereka berikan itu membantu kita keluar dari masalah kita? 他们所给予的帮助，是不是帮助我们从困难当中出来呢？ Mungkin saja dia membantu memberikan telinganya untuk kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah ibu-ibu sekalian. 也许我们做一个人的帮助，就是把他的耳朵给我们听，我们倾诉我们内心里面的情况， Melalui persekutuan, 或者是借着团契， kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. 我们可以在团契里面彼此的带祷， Sehingga kita memperoleh satu komunitas yang sehat, saling membangun di dalamnya.
以至于呢，我们有一个很健康的属灵的一个群体。 Dan akhirnya kita tidak sendirian, Ibu-ibu. 结果呢，我们不是孤独的。 Jadi dibutuhkan kepekaan bagi kita. 我们需要一个敏锐的心。 Karena kemahakuasaan Tuhan itu mujizatnya bukan hanya yang spektakuler, tetapi apa yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 因为上帝行神迹启示他的全能，有的时候不是很高昂的，但是呢，就是借着我们周围的人事物。 Mari kita pikirkan sejenak, renungkan sejenak. 让我们安静的思想。 Apakah kita pernah mengalami sesuatu yang baik melalui orang-orang sekitar kita? 我们周围的人是不是曾经给我们好的帮助，给我们益处呢？ Dan kita bersyukur kepada Tuhan. 以至于我们能够向神感恩。 Bukan saja berterima kasih kepada orang-orang sekitar kita, 不是单单向我们的周围的群体感谢， tapi terlebih dahulu kita berterima kasih, bersyukur bahwa Tuhan memakai orang-orang sekitar kita. 我们更是首先感谢神，因为他使用在我们周围的人， Sehingga Tuhan memberikan solusi bagi kita. 以至于呢，神为我们开路。 Mari ibu-ibu sekalian, 各位姐妹， jika kita sering takut, khawatir, gelisah dalam hidup ini, 假如我们在生命里面常常担心、常常挂虑， maka penting untuk bertanya pada diri sendiri apakah kita peka dan merasakan kemahakuasaan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. 让我们每一个人在挂虑的时候常常挂虑，我们应该扪心自问，是不是我们对神的信心不足呢？ Jangan-jangan kita berpikir bahwa Yesus tidak peduli terhadap kita. 恐怕我们心底里面有一个想法说，耶稣不顾我们。 Jika kita berpikir bahwa Yesus tidak peduli kepada kita, 假如我们觉得耶稣没有顾念我们， seperti yang dialami oleh para murid ketika di dalam badai, di dalam satu kapal, 就好像当时这个门徒的遭遇，他们的感受， maka akan muncul kekhawatiran. 当我们觉得上帝不顾念我们的时候呢，惧怕、担心就出现了。 Maka akan muncul kegelisahan, 我们就很不安， akan muncul ketakutan yang berlebihan. 就出现了这个过度的惧怕。 Karena kita berpikir bahwa Yesus tidak peduli kepada kita. 因为我们觉得耶稣基督不顾念我们， Mari kita merenungkan, 让我们反省， apakah benar bahwa kita peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang sekitar kita. 我们对于神借着周围的人帮助我们，在我们的生命中工作，我们在这件事情上我们敏感吗？敏锐吗？ Dan yang kedua yang mau kita pelajari dari kisah ini, 第二，我们从这一段里面学的功课， apa yang menjadi dasar bagi kita untuk dalam hidup ini ketika kita menaruh kepercayaan kepada Yesus. 当我们在困难的时候，我们凭着什么把信心放在耶稣的身上呢？ Poin yang kedua ini adalah menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. 第二点就给我们看见，我们把我们的信仰放在耶稣的身上， Apa yang menjadi dasar kita? 那就是我们的基础。 Apa yang menjadi dasar kita untuk menaruh percaya pada Yesus? 那么我们是凭着什么把信心放在耶稣基督的身上呢？ Jika kita lihat di dalam Alkitab, 圣经给我们看见， Yesus bukan hanya bicara tentang mujizat atau berkat, 耶稣基督不是单单讲神迹、讲祝福， yaitu apa yang telah dilakukan di atas kayu salib, yaitu penebusan dosa dan pengampunan bagi kita orang percaya. 他所讲的就是他在十字架上为我们舍身流血牺牲， Bagi kita orang percaya yang percaya kepada Dia, 对于我们相信他的人， kita yang menaruh kepercayaan kepada Dia, 我们把信心放在耶稣的身上， serta Tuhan memberitahukan pada kita untuk supaya memperoleh adanya kehidupan kekal setelah kematian. 我们抓着耶稣基督所说的，信靠他，我们走完世界的道路的时候有永生。 Seharusnya dasar kita menaruh kepercayaan kepada Yesus adalah kitab suci yang telah kita baca sekian puluh tahun ini.
我们凭着什么把信心放在耶稣的身上呢？就是凭着圣经里面所记载的。 Bukan bahwa kita berkata bahwa iman kita akan bertumbuh ketika Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. 我们不要说我的信心长进是因为耶稣在我身上行了很大的神迹。 Saya mengutip dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31. 在路加福音第16章pasal 27 sampai 31. 16:27 sampai 31. Iya. 路加福音第16章27节开始。 Di sana ada kisah tentang Lazarus dan orang kaya. 那么这段圣经是讲到乞丐讨饭的拉撒路跟一个财主。 Pada suatu ketika orang kaya yang telah mati meminta kepada Abraham untuk mengutus Lazarus ke dunia untuk rumah ayahnya. 有一天呢，拉撒路跟财主都死了，可是这个财主呢，就要求他们的祖宗亚伯拉罕打发人到他的父家。 Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan kelak masuk ke tempat penderitaan ini. 财主因为在阴间里面受苦，所以他就要求他的祖宗亚伯拉罕打发人到他的父家，因为他父家他家里还有5个兄弟。 Namun Abraham berkata apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. 摩西说不用叫拉撒路已经死了的人回到人间，因为世界上的人有圣经。 Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. 有圣经，有先知的话，他们可以读经，他们可以读先知所说的话。 Lalu orang kaya ini menjawab Abraham. 但是这个财主回答他们的祖宗亚伯拉罕， Tidak, Bapak Abraham. 他说不是的。 Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 财主说，祖宗亚伯拉罕啊，假如有一个人从死里复活到我的父家那里去，他们就会相信神。 Lihat ibu-ibu, seringkali kita mungkin akan menjadi orang kaya seperti ini. 很多时候我们就像这个财主一样。 Yang berkata bahwa berpikir bahwa ada mujizat yang besar baru kita bisa percaya kepada Yesus. 我们常常认为说要有一个很大的神迹，我才能够相信耶稣。 Ketika ada kebangkitan orang mati baru kita percaya. 当我们看见死了的人复活，我就相信了。 Namun apa yang dijawab oleh Abraham kepada orang kaya itu? 但是亚伯拉罕对财主怎么说呢？ Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, 亚伯拉罕说，假如他们不听从摩西和先知的话， mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. 不听摩西和先知的话，就是圣经的话，就算是有一个从死里复活的人，他们也是不会相信的。 Jadi ketika kita beralasan bahwa ada mujizat Tuhan baru kita percaya, seringkali itu hanya sebuah alasan. 假如我们说我要看见神迹才相信，其实这不过是一个托词而已。 Alasan bagi kita untuk gak mau menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. 我们推辞不要相信耶稣，但是我们就用那个理由。 Saya percaya ini adalah ilustrasi kisah nyata. 我相信这个财主拉撒路呢，耶稣所说的，这是一个很真实的事情。 Ini bukan sekedar ilustrasi biasa, Bapak Ibu-ibu 这 sekalian. 不是一个普通的一个什么比喻， Ini sebuah ilustrasi kisah nyata. 这个比喻是人在生活里面的一个实际的情况，就是那样。 Di mana percakapan antara orang kaya dan juga Abraham. 就像财主对亚伯拉罕的对话， Seringkali kita seperti bertindak seperti orang kaya ini. 很多时候我们的态度就像这个财主一样。 Harus ada yang bertobat. 一个人呢，听到一定要有人悔改， Harus punya mujizat. 一定要有神迹， Harus ada yang sembuh dari sakit. 一定要有病人得到医治， Baru saya mau percaya. 我才要相信。 Bagi kita pada masa ini, 在我们现今的世代， bukan hanya tersedia kitab Taurat dan para nabi, 我们不但有先知和摩西的话，就是旧约的圣经， tetapi penggenapan itu sudah terjadi pada diri Yesus Kristus.
那么我们不单有旧约的圣经的预言，这些旧约圣经的预言已经在耶稣的身上应验了。 Yesus sudah datang. 耶稣基督来了， Dia sudah disalibkan dan dia bangkit daripada orang mati. 他已经为我们钉在十字架上，3天之后复活了， Sehingga kita boleh beribadah seperti sekarang ini. 以至于我们今天能够像现在聚会。 Jadi Alkitab adalah dasar kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. 那么凭着什么我们相信耶稣呢？就是凭着圣经所说的， Penting ibu-ibu sekalian, 这是非常的重要。 jika kita masih dalam keadaan takut, gelisah, dan khawatir dalam hidup ini, 假如我们常常惧怕、担心、挂虑， perlu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus? 我们就要对自己说：我是不是真正的把信心放在耶稣的身上呢？ Atau selama ini kita hanya tahu tentang Yesus siapa, tetapi kita tidak percaya kepadanya? 或者是说这些年日，我知道耶稣是谁，我知道耶稣是谁，但是我从来没有信靠他。 Itu sangat penting sekali pertanyaan ini. 这个自己对自己问的问题是非常非常的重要。 Mengenal isi Alkitab semuanya itu tidak sama dengan kita percaya kepada Dia. 知道圣经里面所说的，跟相信圣经所说的是不一样的。 Banyak orang di luar sana belajar tentang Alkitab, bahkan orang yang bukan percaya. 很多人啊，虽然不相信耶稣基督，可是他也要研究这道学问。 Mereka belajar hanya untuk sekedar mengetahui. 他们研究圣经，他们听，不过是想增加一点的知识。 Tapi tidak mau percaya. 然而，他们没有把信心放在耶稣的身上。 Kita yang dalam keadaan sudah dibukakan hati kita oleh Roh Kudus, 基督徒心中已经被圣灵光照，打开了心门， maka kita harus percaya. 让我们一定要真正的相信。 Penutup bagi kita, ibu-ibu sekalian. 我们今天的结束。